Sejahtera dan salam sehati sejiwa. Susulan kes pencabulan kanak-kanak yang dilakukan jurugambar bebas warga British yang juga aktif dalam aktiviti sukarela Richard Hackle, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Haja Aziza Muhammad Dun meminta pihak berkaitan untuk membuat tapisan terhadap individu yang ingin berkhidmat sebagai sukarelawan di negara ini. Kena buat thorough check lah, kan? Karena betul-betul saringan supaya memastikan mereka ini bukan orang-orang yang boleh menimbulkan permasalahan kepada rakyat kita di sini. Kita mengalu-alukan siapa saja yang mau datang sini untuk melakukan kerja sukarelawan, membantu kita, terutama sekali membantu rakyat kita yang miskin. Tetapi kalau mereka ini boleh mendatangkan mudarat kepada rakyat kita, tentu kita tidak boleh membenarkan ini betusan. Media Britain melaporkan bahawa Hackle, seorang jurugambar bebas, melawat Malaysia untuk program penempatan mengajar sebelum melakukan kesalahan berkenaan ketika melakukan kerja sukarela di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Datuk Azizah yang ditemui RTM di Kampung Tenambak, Kuala Penyu, memberitahu pihaknya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu mangsa yang terlibat. Kita masih menunggu daripada pihak yang berkenaan seperti pihak polis dan sebagainya. Kita juga minta pegawai kita untuk berhubung dengan pihak NGO yang berkaitan itu, yang membuat laporan itu, supaya kita dapat maklumat yang sebenarnya lah, yang sahih tentang berapa ramai sebenarnya kanak-kanak yang terlibat, yang menjadi mangsa kepada pedophile ini, dan di mana mereka ini berada, bagaimana kita dapat membantu mereka. Menurut laporan media antarabangsa, sebanyak 91 tuduhan dikenakan terhadap Hackle dikaitkan kepada 23 kanak-kanak, kebanyakannya daripada golongan miskin di Kuala Lumpur. Beliau telah mengaku terhadap 71 tuduhan. Gempa bumi yang menggegarkan bumi Sabah, negeri di bawah Bayu 5 Jun tahun lalu akan genap setahun esok. Biarpun 12 bulan sudah berlalu, namun bencana alam itu tetap meninggalkan kesan yang kekal sebagai memori hitam masyarakat di negeri ini, khususnya di Kundasang dan Ranau. Wartawan Saleh Jikri menyelusuri kehidupan penduduk setempat setahun selepas gempa itu. Pada pukul 7.15 pagi Jumaat itu, Sabah digegarkan dengan gempa bumi sekuat 6.0 pada skala Richter. Gempa yang berpusat di Ranau itu merupakan gegaran terkuat dalam sejarah negara sejak 1976 yang mengorbankan 18 nyawa termasuk 4 malim gunung Kinabalu dan 10 pendaki warga Singapura. Kini selepas tahun berlalu, kehidupan malim gunung dan keluarga semakin baik termasuk dalam aspek pendapatan. Pendaki sekarang boleh mencapai 120 orang. 20 orang sudah sehari. Berbanding dulu dari 20 orang ke 50 orang, begitu. Di bawah 50 orang lah. Jadi sekarang sudah bertambah sedikit. Gaji malim gunung juga meningkat kepada RM115 sehari berbanding RM60 sehari sebelum tragedi itu. Mereka juga menerima insuran. Selari peranan malim gunung sebagai pemadam pelancong dan penyelamat. Sekarang ada sudah di kalangan guide itu guide sendiri dan juga diserap untuk masuk musar, yaitu setiap hari mereka ikut pendaki dengan berganti-ganti. Setiap hari 6 malim mosar ditugaskan ke gunung secara bergilir untuk memantau keselamatan pendaki. Masyarakat kini juga semakin prihatin terhadap tugas malim gunung. Semangat berterusan daripada pelbagai pihak diakui menyuntik semangat malim gunung dan keluarga untuk meneruskan kehidupan. Kami sangat berterima kasih sama semua sumbangan yang kalian beri, sebab kami dengan sumbangan itu kami dapat teruskan kami punya aktiviti seperti biasalah, dan sangat bersyukurlah. Saya banyak berterima kasih kepada penderma-penderma yang langsung, secara langsung dan tidak langsung. Saya sungguh-sungguh berterima kasih bagi pihak keluarga istri mendiang.
Bagi penduduk setempat, walaupun sedikit terjejas, mereka tetap cekal berusaha mencari rezeki untuk meneruskan kehidupan. Syukur Alhamdulillah, since November sampai sekarang, permintaan kepada industri ini kembali pulih lah. Ada masalah sedikit sebab bakalan sayur yang dari tanah rendah, contohnya di Kundasang, terjejas dengan teruk. Sekarang ini kalau saya lah trauma sudah hilang, ya, dan keadaan seperti biasalah walaupun ada lagi laporan kejadian-kejadian gempa, tapi macam keadaan itu sudah macam terbiasa. Segala kejadian yang berlaku di muka bumi ini adalah ketentuan Maha Pencipta dan kita sebagai manusia hanya mampu mendepani dan bersiap sedia apa jua yang berlaku. Ikuti siri kedua laporan khas berita ehwal semasa RTM Kota Kinabalu genap usia setahun gempa bumi di Sabah. Kerajaan memperuntukkan RM60,000 kepada Persatuan Kuil Hindu Kota Kinabalu, Persatuan Kuil Hindu Tawau dan Kuil Sri Siti Vinayagar Sandakan. Pengurusi Badan Perhubungan MIC Sabah Datuk V. Joti berkata, bantuan itu membuktikan keprihatinan kerajaan dalam membantu badan-badan keagamaan di negara ini. Menurut Datuk Joti, bantuan ini antara lain bertujuan melancarkan aktiviti keagamaan penganut Hindu di negeri ini. Jadi saya harap mereka ambil mereka boleh ambil take into consideration lah, so that mereka boleh tambah lagi peruntukan, dan ini akan memberi satu keselesahan untuk semua penganut untuk bersembayanglah dan sebagainya. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas penyampaian bantuan berkenaan di Kota Kinabalu. Datuk Joti memberitahu meskipun kaum India merupakan kaum minoriti di negeri ini, namun kerajaan tidak pernah mengabaikan mereka. Ini jelas apabila pelbagai bantuan disalurkan selama ini kepada kuil-kuil sekitar negeri ini, bukan sahaja dari kerajaan persekutuan, malah kerajaan negeri. Baik, sekian berita N5 dari Sabah petang ini.